dan juga ulasan dan komen saya juga ada kat situ lah. Cuma untuk Mirza tadi betulkan kod diploma tu salah tu tahap 4 saya tengok. N791 dash 001 dash 4. Dia bukan 4, dia 3. Kita tahap 3, okey. Nak pinjam? Stop. HDMI. Oh. Itu untuk cucuk Samsung. Kau tak ada? Bukan sebab dia tak ada. Kau ada Type-C? Ini sabar jangan sabar. Tak ada. Tukar dia. HDMI tak ada. Tak sampai ada laptop. Siapa ni? Dekat kelas ada tak? HDMI. Tu zona dia. VGA. Kan? Pinjam laptop. Miza lah bagi laptop tadi, laptop siapa? Adik bagi lu laptop ni. Laptop untuk apa bagi mak? HDMI lah. HDMI. Tak bawa kan tidak Ustaz Afinya tak? Ustaz Fim ada? Afi ada kan? Tak ada. Balik. Mak kalau kita pakai dia Soalan dua kotak ah. Sekejap Ustaz, ada laptop dalam apa? Ifah punya laptop kan? Ifah sama dengan tu. Ni. Tak ada VGA tak ada, pakai laptop Rifki lah. Boleh boleh. Rifki. Rifki. Adik jangan, kiri Laptop tu. Rifki. Hantar kat Rifki tu. Rifki ya. Tu siapa Rifki ni? Rifki ya. Dua kita popon itu. Lampau. Apa ni? Bisa cetak. Bisa sini. Nak. Foto habuk tu. Gilahkan foto tak cat tu. Rifki. Hantar dia dah. Hantar guna apa tu? WhatsApp. Hantar WhatsApp. Mel WhatsApp. Ni sebab dia hantar kan. WhatsApp Rifki ya. WhatsApp bukan WhatsApp. Hantar. Hantar kat dia. Oh, lambatlah. Adik buka WhatsApp Tuan, dia. Mana tuan dia? Tuan dia hantar WhatsApp. Jangan biar. Jangan gelabah. Hantar kat dia. Nampak? Sebab Rifki tak ada dekat ni. Tahniah dulu ulasan dia. Hai. Okey. Telegram tu gelak banyak-banyak. Gelak ah. Telegram banyak sangat ni. Tolong eh. Rifki tolong log ah lagi. Desi betul. Ada ini. Biasa ni. Hai, main lebih apa ni? Mudah ni. Ayah aku dah. Kenapa? Peluk dia sana ni. Halo Ustaz aku. Macam-macam dia. Ni. Apa? Ha?
Pelik pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan kekuasaan dan inayahnya dapat kita berkumpul pada pagi ini di auditorium untuk melaksanakan kursus umrah lah. Jadi pertama sekali selamat datang kepada haji dan hajah ke kursus kami dan terima kasih kerana telah memilih saya sebagai mutawifah anda. Jadi untuk kursus kita pada hari ini, kita akan membincangkan topik-topik yang benda ni rasanya kita tahu, tapi benda ni dia macam kita kurang mendalami yang kita. Jadi yang pertama adalah jamak dan qasar. Jamak dan qasar ni benda untuk orang yang selalu keluar travel ke apa, dia orang tahu. Tapi tak semua orang tahu kaedah yang sebenar. Faham tak? Jadi jamak dan qasar ni apa? Haji dan hajah sekalian, jamak dan qasar adalah yang pertama jamak. Jamak tu maksudnya kita gabungkan dua solat dalam satu waktu. Faham? Sampai sini faham? Ayuh. Jadi yang kedua adalah qasar. Qasar ni maksudnya kita memendekkan daripada solat tu 4 rakaat, kita pendekkan jadi 2 rakaat. Jadi solat apa yang dia 4 rakaat hajah Fatihah. Solat apa yang 4 rakaat? Allahumma ta'ala. Jadi kita cuma solat tu je. Zuhur, Asar, Isyak. 3 ni je yang kita boleh qasarkan. Jadi selain daripada itu 3 tak boleh jadi 1, 2 tak boleh jadi kosong. Okey? Jadi antara solat qasar ni syarat-syarat dia adalah yang pertama kita mesti musafir dengan niat bukan bertujuan maksiat lah. Maksiat ni bukan maksiat-maksiat, tapi maksiat ni contohnya niat dia tak betul. Macam dia pergi betul lah, dia pergi Mekah, tapi niat dia bukan untuk beribadah. Niat dia untuk sekadar melancong. Tapi melancong dia dengan yang bukan mahram dia. Faham tak? Kat sini. Macam tu. Lepas tu perjalanan dia mesti syarat dia lebih daripada 2 marhalah lah. Maksudnya 89 km. Ada yang cakap juga marhalah ni 2 jam. Tapi tak boleh 2 jam. Contohnya kalau kita dekat Melaka, dia tiba jam. Dah terkandas kat situ daripada Alur Gajah nak ke MITC je pun. Tapi sebabkan jam dah lebih daripada 3 jam. Boleh ke jamak? Tak boleh. Tak sah. Lepas tu kita kena tahu destinasi mana yang kita nak tuju. Kalau kita pergi je, macam kita keluar tanpa tujuan, tu pun tidak dikira syarat kita macam tak bolehlah solat. Jadi waktu kalau untuk solat qasar tu kan, qasar ni apa tadi saya bagi tahu? Ya, ringkaskan. Jadi untuk kita solat qasar ni, kita niat waktu takbiratul ihram tu, kita niat nak ringkaskan jadi 2 rakaat. Dan orang antara syarat lagi kita kena tahulah hukum-hukum apa yang boleh haruskan dia untuk solat qasar. Dan dia tak boleh ikut imam tamam, maksud imam yang solat secara sempurna. Dia kena sama ada kawan dia sendiri yang sama-sama musafir dengan dia, ataupun dia sendirilah yang jadi imam kepada makmum dia yang sama-sama musafir. Dan dia antara syaratnya juga,
dia tak boleh lebih daripada 3 hari, okey? Kalau contoh 3 hari tu bukan maksudnya dia dah sampai sana, dia target kat sana 5 hari. Maksudnya 3 hari pertama tu dia solat jamak dan qasar. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya bila dia pergi kat sana, dia dia lebih daripada 3 hari, sampai je sana dia tak boleh laksanakan solat macam ni. Sampai sini faham hajiran hajar sekalian? Faham. Ayuh. Pembahagian solat jamak ni ada 2. Mudah saja. Ikut saya. Takdim, takdim, takhir. Takhir. Mudah ke tak? Mudah. Mudah. Jadi takdim ni kita dahulukan solat yang kedua pada waktu solat yang pertama. Contoh contoh Hajah Aiman maafkan saya. Saya pun manusia juga. Aiman tak kisah kan? Okey, Haji Aiman, contoh solat yang kedua masuk ke solat waktu pertama apa? Kau ni kena kaiman ni. Baik tu. Skandal. Ya, Haji. Okey, bagus. InsyaAllah. Okey, begitulah. Jadi apa? Asar ke Zuhur dan Isyak ke Maghrib. Kalau takhir pula kita apa? Orang panggil apa? Apa? Sebaliknya lah, begitu. Jadi untuk syarat sah solat jamak takdim ni kan, kat sini kita nampak syarat sah dia itulah mendahulukan solat yang pertama, dan dia berniat solat jamak tu pada waktu solat yang pertama, dan dia mualat berturut-turut. Mualat ni maksudnya dia dah habis bagi salam untuk solat Zuhur, dia tak boleh cakap, dia kena terus bangun dan dia kena angkat takbir lah untuk solat yang kedua. Dan bagi yang musafir kan, dia tak boleh, contoh kita masih kat rumah. Okey, kita masih kat rumah. Lepas tu sekarang waktu kat rumah tu kita dah ada pukul 10.12. Nampak gambaran tak? 10.12 tengah hari. Jadi lagi 3 minit macam tu kita akan azan Zuhur. Lepas tu dia nak pergi muar dah ni. Kita kat sini nak pergi muar. Dalam 2 jam macam tu, dekat je. Jadi dia bolehlah qasar kan? Bolehlah niat jamak, tapi dia masih kat rumah. Jadi agak-agaknya boleh tak? Boleh tak Haji Adam Syakir, boleh tak? Depan dia tak boleh. Kenapa Dia tak keluar daripada tempat dia lagi. Betul. Jadi itu untuk takdim, dan kita akan menjikat takhir. Ya Allah, maafkan saya. Okey, kalau takhir ni pula kita niat waktu solat yang kedua lah. Kita niat waktu solat Zuhur tu kan, kita rasa dah sentak sangat. Contoh kita ada dekat ada gajah, lepas tu kita nak pergi ke Muar tu kan, contoh lagi 15 minit nak solat asar, kita masih belum solat Zuhur ni, tapi jam, faham tak? Sampai kan kat situ pun tak ada R&R. So kat situ kita niat nak masukkan solat pertama tu dalam waktu solat yang kedua. Okay? Lepas tu dia mesti berkekalan lah, masih dalam perjalanan baru dia boleh niat macam tu. Kalau dia dah sampai ke destinasi, tidak boleh ya. Jadi dekat sebelah sana tu dia ada contoh-contoh niat solat jamak. Jadi kalau tak reti macam mana nak sebut secara fasih, saya ada buat kursus, tapi bayaran dia asing lah. Seterusnya kita bergerak kepada solat dalam kapal terbang. Kita semua nak pergi umrah kan? Bagus. Jadi kita nak pergi umrah untuk zaman sekarang lagi memudahkan adalah kapal terbang. Jadi perjalanan kita tak sekejap, dia agak lama juga. Jadi kita akan laksanakan solat kat kapal terbang. So benda yang perlu kita fokus ataupun apa? Center kan, point dia adalah yang pertama kita kena tahu masa pelepasan kita tu bila. Okay? Kalau kita tak tahu, kalau kita tak tahu, kita kena tahu juga sebab solat ni benda yang apa dia? Wajib. Ayuh. Jadi kita kena tahulah masa pelepasan kita, dan seterusnya waktu kita dah sampai dekat flight tu, kita kena tahu arah kiblat sebab ada dalam Al-Quran ayat 144 surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Maksudnya kita kena kiblat kita ni dekat mana? Masjidil Haram. Jadi kita boleh tahulah, kita tanya kru-kru ataupun kapal terbang tu memang dia dah sediakan solat kat belakang dan dia tunjuk arah kiblat. So kita boleh follow. Untuk ketiga, poin yang ketiga, kita mesti tahu waktu solat. Jangan belum waktu solat kita dah solat. Okey? Senang je, kita boleh tengok jam ataupun dia tulis nanti kita akan masuk, kita akan nampaklah jam ataupun monitor yang dia sediakan. Kat situ kita boleh tengok. Lepas tu yang kelima, yang keempat adalah cara mengambil wuduk. Mudah je cara ambil wuduk. Apa dia? 4 anggota wajib wuduk haji Sabah. Fokus ni. Apa bagi aku jawab. Muka tangan. Tangan mesti. Ha? Tangan? Okey. Jadi itulah muka, tangan, kepala, kaki. Kita cukup ada spray kan. Bayangkan ni adalah spray. Dalam ni ada air. Kita cukup sembuhkan dekat tempat yang wajib wuduk tu sampai menitis air tu. Nanti waktu kita kat ambil wuduk spray ni, pastikan kita sediakan kain kita letak dekat kita punya riba biar air tu tak menitis lah sampai ke pakaian kita. Jadi kita usap lah sampai rata, faham? Okay, ayuh. Jadi yang kelima adalah solat hormat waktu. Misalnya contoh waktu tu subuh. Subuh ni dalam flight adalah sangat apa orang panggil singkat lah, macam sebab dia adalah perubahan waktu kan. Jadi solat hormat waktu ni kita boleh buat waktu kita ada solat hormat waktu ni bila kita ada apa tu orang panggil kalau pakai yang bernajis, kalau kita tak tahu kiblat, macam tu, tidak sempurna. Jadi kita boleh niat solat hormat waktu lah. Tapi dengan syarat bila kita dah buat situasi kita dah okey, kita akan qada balik. Dan yang keenam, benda yang perlu kita titik beratkan dalam kapal terbang adalah cara solat dalam kapal terbang. Dia ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh je solat secara berdiri normal macam selalu kita buat. Kalau dia sediakan, kalau kapal terbang tu sediakan. Kalau tak, kita boleh solat secara duduk. Cara dia cara dia macam di sini. Ni adalah pergerakan dia, senang je, just duduk. Cuma waktu kita nak angkat tabir tu, kita kena tahu mana arah kiblat kita. Contoh arah kiblat kita kat sana. Ni kita kan duduk straight kan kapal terbang. So arah kiblat kita kat sana. Waktu angkat tabir tu kita akan menghala arah kiblat lah. Cukup macam tu. Lepas tu kita duduk balik, hadap balik tempat kita macam biasa. Kat sini faham tak? Mudah kan? Islam ni mudah je. Mudah je. Kita yang menyusahkan. Sembarang je. Okey, bila kita dah, lepas tu ada lagi satu benda yang menarik. Bila kita dah sampai dekat umrah sana, benda ni kita akan buatlah pelaksanaan solat jenazah. Kat Malaysia ada, bukan tak ada. Cuma kita terlampau busy tau. Bukan busy apa, busy buat busy, faham tak? Jadi waktu kita dekat Mekah nanti, kita memang niat kita kan untuk beribadah kan. So sangat banyak masa lah untuk kita beribadah. Jadi cara nak kumpulkan pahala dengan solat jenazah lah. Solat jenazah ni jenazah yang dah siap dimandikan, dikafankan, kita akan solat. Dan hukum dia adalah fardu kifayah. Kalau dah ada seorang buat, terlepas semua. Jadi maksud jenazah adalah berasal daripada perkataan Arab janazah, menutupi, mengumpul atau meletakkan. Jadi keutamaan untuk menjadi imam adalah seperti yang saya tulis kat sini. Kadang-kadang kita sedih kan, itu adalah mayat keluarga kita, jenazah keluarga kita. Tapi kita tahu kita ni macam, siapa? Aku bukan imam. Tak, bukan. Jadi kat sini ada senarai. Kalau kita rasa nama kita ada dekat senarai tu dan kita tahu macam mana cara nak diri dengan solat, nak conduct jadi imam, okay, tafadhal, kita boleh jadi imam. Tapi bagi perempuan tidak tak boleh lah jadi imam melainkan kalau jemaah wanita. Faham? Tata cara solat jenazah, kat situ ada niat. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin
fardal kifayati lillahi ta'ala, imaman ataupun makmuman. Jadi cara dia cuma berdiri je, angkat takbir 4 kali, okey? Sampai sini faham? Faham. Takbir pertama, kita angkatlah, kita dah niat tu, kita angkat takbir. Lepas tu Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Lepas tu yang kedua, Allahu Akbar, kita selawat lah. Paling ringkas untuk yang tak tahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi untuk yang detail, yang siapa-siapa yang tahu adalah di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sampailah innaka hamidun. Dan takbir ketiga adalah Allahu Akbar. Lepas tu apa? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan takbir keempat, Allahu Akbar, kita bagi salam. Mudah tak? Dah. Mudah tak? Dah. Doa takbir keempat. Doa takbir keempat. Jadi lepas takbir keempat tu kita boleh baca doa yang ni lah kat bawah ni. Jadi bagi siapa-siapa yang tak tahu, tak apa, kita kan ada telefon kan. Jadi kita boleh tengoklah dekat telefon. Sambil solat. Jadi ini adalah yang dekat ujung sana tu adalah kedudukan jenazah lelaki dan wanita. Ini adalah sunat. Jadi kalau ada situasi lain, contoh macam ada orang cakap jenazah tu ada dekat sana, macam mana tu ya Ustazah? Lepas tu kalau dia ada sebab-sebab yang memang tak boleh nak alihkan dia kan, berat ke apa kan, jadi tidak mengapa. Sebab ni adalah sunat. Kedudukan jenazah waktu solat tu adalah sunat. Apa dia? Sunat. Dan seterusnya kita akan bergerak ke tawaf sunat. Ustazah, kenapa ada tawaf sunat? Tawaf umrah je lah, tawaf fardu je lah kan. Lepas tu tawaf sunat ni, waktu kita kat Mekah mahal tak nak pergi? Mahal kan, jadi tak semua orang mampu. Bila kita dah ada apa orang panggil, panggilan ni kita kena betul-betul grab lah, kena raihkan betul-betul. Jadi waktu tawaf sunat ni dia memang banyak ada pahala. Ada daripada Ibnu Abbas, hadisnya yang dia cakap lah dekat situ, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat ke atas Kaabah. 160 bagi yang tawaf, 40 bagi yang solat, dan 20 ada yang melihat. Dan cara niat tawaf adalah seperti ini, Allahumma inni uridu tawafa sab'ata Baitul Harami sab'at asywati tawafal umrati fayasiruhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Ni adalah niat untuk tawaf sunat. Jadi hukum berniat ni adalah hukum niat wajib. Dan selepas kita siap solat semua, tawaf sunat, kita akan dirikan solat sunat afdal dekat belakang Masjidil Haram afdal dekat belakang Hijr Ismail. Lepas tu ni adalah syarat-syarat tawaf sunat. Suci daripada hadas kecil, hadas besar, najis pakaian semua, tutup aurat. Lepas tu kita mesti mulakan daripada ni. Nampak tak dekat situ? Mula tawaf di sini tu. Nampak tak? Jadi kita akan mulakan tawaf kat situ lah. Tu adalah kawasan Hajar Aswad. Tu kita punya starting. Waktu kita nak tawaf tu, kita tak boleh membelakangi ataupun menghadap tau. Kita cukup jadikan kiri kita ni Kaabah. Jadi kita kena syarat-syarat tawaf lagi, kita kena 7 kali pusingan. Selain kalau kurang ataupun terlebih tu bukan Dan kita kena sentiasa berqasad dalam hati, niat ni, tawaf ni kerana Allah lah. Kan ada situasi macam Ustazah tadi saya tak nampak Ustazah, jadi saya cari Ustazah. Agak-agaknya tawaf dia tu sah tak? Tak, sebab ni adalah syarat-syarat tawaf sunat. Dia kan cari Ustazah, dia bukan niat dia nak cari, bukan dia cari Allah macam mana utama aku ni, dia cari, faham tak? Sangatlah. Lepas tu ni cara-cara tawaf sunat.
lafaz niat macam yang tadi tu, beritibar yang pakai ihram tu, beritibar. Lepas tu kita mulakan tawaf kita dengan istilam. Kita bacalah pucuk macam tu. Lepas tu kita cakap Bismillahi Allahu Akbar Lillahilham Alhamdulillah. Kita angkat tangan kita ke Hajar Aswad. Lepas tu sebagai isyarat lah untuk kita mulakan tawaf kita. Lepas tu bila kita dah tawaf kan, labbaik Allahumma labbaik semua tu kan. Lepas tu bila antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu nampak kan, dekat gambar raja yang saya bagi ni, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan okey, cukup 7 kali kita yakin dengan tawaf kita tu kerana Allah semua. Kita bolehlah solat sunat dan kita perlulah perbanyakkan berdoa dan berzikir. Jadi itu sahaja untuk kursus kita pada pagi ini. Dan pengajaran yang saya sebagai mutawifah dan anda semua haji dan hajah sebagai saya punya jemaah, benda ni semua dia tak leceh tau. Benda ni mendidik kita untuk jadi lagi berdisiplin lah. Orang Cina tu dia sangat takjub tengok pengurusan jenazah kita, sebab kalau diorang just bakar macam tu je kan. Kalau kita kan, kita memang detail. Mandi tu kita mandikan dia, kafankan dia punya wangi, ada syarat-syarat dia. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah. Slide awal Ustazah. Hello, Assalamualaikum. Dia apa tengah bagi komen untuk menjawab. Mana tadi? Okey. Saya nak tanya soalan. Terus tanya soalan boleh ya? Terus tanya soalan boleh? Okey, tadi Ustazah kata kan kita tak boleh nak ikut dengan imam solat secara tamam, betul Ustazah? Okey, contoh Ustazah, sekarang saya di Madinah. Dan dimaklumkan bahawasanya lepas solat Zuhur kita akan berangkat untuk menuju ke Mekah. Maka kena solat jamak takdim lah. Okey, jamak takdim kasar. Jadi sekarang saya pergi solat Zuhur di Masjid Nabawi. Imam tu solat 4 rakaat. Saya boleh ikut ke tak boleh, atau memang tak boleh, saya kena solat sendiri 2 rakaat, lepas tu saya takdimkan dengan 2 rakaat. Jadi saya rugi saya punya pahala untuk sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi kalau tak ikut imam tu. Boleh Ustazah berikan penjelasan boleh ataupun tak boleh? Zuhur saya ikut imam 4 rakaat, selepas tu dah habis salam saya bangun, saya takdimkan jamak takdim asar dengan 2 rakaat. Boleh ataupun tak boleh? Dekat situ maksudnya yang haji maksudkan adalah Zuhur ikut imam dan asar adalah solat sendiri, tapi kita pendekkan jadi 2 rakaat lah. Jadikan 2 rakaat. Dan persoalannya adalah boleh ataupun tidak Sebab kata tadi Ustazah begitu tidak boleh mengikuti imam yang solat secara tamam. Itu yang saya tanya. Zuhur tu saya nak ikut dengan imam solat tamam, lepas tu asar tu saya jadikan jamak qasar takdim lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk jawapan haji tadi adalah boleh. Boleh ya? Boleh lah. Tapi yang tadi Ustazah beritahu tidak berapa mengikuti imam yang solat